Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, anak-anak PTRS yang cikgu kasihi, okay. So, minggu ni kita akan pergi ke topik garis lurus, Okay, mula sebelum kita masuk kepada soalan, kita analyse dulu bagaimana soalan garis lurus ini ditanya, Yang pertama, bentuk bulat ni dia kata diberi satu persamaan dan satu titik. Kalau kita tengok, oh, Allahu Akbar. Kita tengok dia punya last 2018 ditanya. Lepas tu kalau diberi 2 titik, last 2019. Tahun lepas pun cikgu rasa macam diberi 2 titik. So, kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tahun soalan bukan rutin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maknanya kita ni kemungkinan soalan bukan rutin tu ada. Tu kan. So, cikgu pun tak tahu. Tapi yang pastinya bila nak jawab soalan bukan rutin ni, kamu perlu tahu basic untuk menjawab soalan garis lurus ni. Okey. Keperluan asas untuk kamu jawab soalan garis lurus ni, kamu mesti tahu topik tingkatan 2, koordinat. Mesti mahir topik koordinat. Macam mana nak menentukan koordinat. Kalau nampak 3, 8 ni kan, kamu tahu bahawa 3 tu kat mana. Kita tukar pen jap. Okey, purple. 3. Kalau koordinat K ni 3, 8 bermakna kamu nampak bahawa dekat sini ni 3. Dekat sini ni 8. Kena macam tu tahu Okey, kita tanpa buang masa kita tengoklah soalan nombor 1. Okey. Soalan nombor 1, dia kata rajah di bawah menunjukkan segi empat selari. Segi empat selari GHK, GHJK. Ni segi empat selari GHJK. Dilukis di atas satah Cartesian. Ini namanya satah Cartesian lah. Ada koordinat X. Nampak koordinat X? Ada koordinat Y yang tegak ni. Okey. Lepas tu ada koordinat. Koordinat ini dibaca daripada sini X, sini Y. Begitu. So, 3 itu daripada paksi X, koordinat X lah namanya. 8 itu koordinat Y. Dibaca daripada paksi Y. Begitu. Okey, so sekarang ni dia kata GH, maklumat dia GH, GH nampak GH ni adalah selari dengan paksi X. Okey, paksi X tu kan yang mengufuk ni, paksi X. So, GH ini selari dengan paksi X. Persamaan garis lurus JH. JH pula diberi JH. Ialah Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okey. Negatif 3X tambah 2. JH kita tulislah kat sini. Ni persamaan garis JH ni Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okey. So, cikgu nak cerita sikit. Apa maksud Y sama dengan negatif 3X tambah 2? Okey, persamaan umum garis lurus ni kamu kena tahu bahawa Y sama dengan MX tambah C. Ini persamaan umum garis lurus. Di mana M ini adalah, okey, kita buat dengan pen lain. M itu ialah apa? Okey, M ini ialah kecerunan. Okey, kecerunan. Dan C itu ialah pintasan Y. Okey. Kecerunan nak dapat macam mana? Kecerunan ni dia ada 2 formula. Formula yang pertama, okey, kita buat kat sebelah sini. Formula yang pertama M. Formula M tadi, M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Itu. M yang kedua, lagi satu, formula kecerunan yang kedua adalah negatif pintasan Y per pintasan X. Okey. So, sekarang ni, kita tengok. Diberi Y sama dengan negatif 3X tambah 2. Okey. Apa maknanya? Negatif 3 ini merupakan dia punya M. Sebab kalau kita bandingkan Y sama dengan MX tambah C di sini. M itu merupakan negatif 3. Dan C itu sama dengan 2. Itu maksud diberi persamaan JH ini. JH, ini J, ini H. Ini garis lurus dia. So, sekarang ni, cikgu sajalah sambung kat situ kan. Nak menunjukkan, okey, pintasan Y itu berlaku di sini. Berlaku di sini. Bila dia garis ini pintas paksi
paksi Y. Maka berlakulah pintasan Y di sini. C ni tadi berlaku di sini. Tu. Okey, so sekarang ni dia tanya soalan dia, A, nyatakan pintasan Y. Pintasan Y bagi garis lurus JH. Pintasan Y bagi garis lurus JH. JH tadi diberi persamaan dia Y sama dengan negatif 3X tambah C. Itu yang diberi dalam soalan. Y sama dengan negatif 3X tambah C. Dan dia kata pintasan Y. Kita tahu bahawa pintasan Y itu ialah C. So C bagi C pula. Tambah 2 kan? Tambah 2 tadi. C bagi garis JH ialah 2 lah. Kan? C bagi dia ni 2 lah ni. Ni. Y sama dengan MX tambah C. Itulah C, iaitu pintasan Y. So, pintasan Y dia ialah 2. Terus dia jawab. Yang ni dia tak ada jalan kerja. Awak kena faham. So, A terus jawab. Pintasan Y bagi JH 2. Awak jawab 2 je. Ataupun awak jawab C sama dengan 2 lah kot. Proper sikit. C sama dengan 2. Dan C tu semua orang tahu bahawa dia adalah pintasan Y bagi sesuatu garis lurus. Okey. Soalan B. Soalan A selalunya memang pengetahuan. Dia tanpa perlu jalan kerja. Awak perlu tahu, awak faham dan awak boleh terus jawab. So jawab markah dia 1 je kat sini. Ni markah dia 1 soalan A. Okey, soalan B pula. Soalan B dia kata nyatakan persamaan garis lurus JK. Okey, kita pergi kat gambar balik. Kita fokus kat gambar. Mana JK? Okey, kalau kita perhatikan pada gambar JK ni, cikgu buat dengan pen lain. Pen hijau lah pula kot. JK, ini J ke K. Okey, J ke K ni dia selari dengan paksi X. Nampak? Paksi X adalah ini. Ini paksi X. Dia selari dengan paksi X. Dia selari dengan HG tadi. Dekat sini adalah H. Dah macam-macam tulis kat situ, hilang dah titik kat situ kan. Sini J, K, H, G. J, K dia sama dengan, selari dengan HG, selari dengan paksi X. Itu yang kita kena tahu. Okey, so sekarang ni, kalau garis yang selari dengan paksi X ni, senang je. Dia punya persamaan, sebab dia nak persamaan. Mana tadi? Okey. Persamaan garis lurus JK. So, apa kita buat? Terus je. Persamaan garis lurus JK, kau ambil je JK ni dia pintas pada mana? Y sama dengan 8. Nampak tak? Dia pintas dekat Y sama dengan 8. Dan kita perhatikan pun koordinat Y dia adalah 8. Yang diberi ni kan? 3, 8. Maka koordinat Y dia itu 8. So, apabila Y-nya 8, dia pintas pula garis JK ini, kalau kita panjangkan, dia melalui pada Y sama dengan 8. Maka nama persamaan garis ini pun Y sama dengan 8. Itu je. Maknanya terus je. Tak perlu jalan kerja juga untuk soalan B. Soalan B pun terus je beri jawapan dia Y sama dengan 8. Itulah persamaan garis lurus JK. Ingat, kalau garis lurus yang mengufuk atau yang straight je tapi mengufuk lah macam ni kan, yang selari dengan paksi X, maka dia punya persamaan Y sama dengan apa yang dilalui di situ. Okey. Kalau garis yang tegak, yang selari dengan paksi Y, X sama dengan apa yang dilalui lah. Itu je sebab dia pintas pada X. Yang ni dia pintas pada Y. So, Y sama dengan 8. Itulah persamaan garis lurus dia. J, K. Okey. Seterusnya dia suruh cari untuk soalan C, persamaan garis lurus GK pula. GK kat mana? GK. Dah tak nampak dah. GK cikgu buat dengan pen lain pula. Pen biru tua pula. Okey. GK. Yang ini adalah titik K. GK. Yang ini persamaan garis ini yang dia nak. Kalau kita perhatikan, okey, apabila kamu nak mencari persamaan garis lurus, apa yang kamu perlu cari? Kamu mesti mencari Y sama dengan MX tambah C dia. So, kita tulis dulu untuk soalan C, kita nak mencari Y sama dengan MX tambah C untuk siapa? Untuk G... lama. Sekejap ya. Untuk GK. Ni GK. Okey. Kita tulislah sikit.
JK sama dengan pula. Bukan sama dengan. JK titik 2 bertindih. Y sama dengan MX tambah C. Ini yang kita nak cari. So, sekarang ni kerja kita mencari M. Apakah M untuk JK? Okay, kalau kita perhatikan nak cari M JK, kita hanya diberi titik K tadi. Ni titik K ni. Titik K cikgu tulis balik. Dia bagi 38 kan? Yang G ni dia tak bagi apa-apa koordinat. Tak tahu pun koordinat dia. Apa koordinat dia tak tahu. So, sekarang ni nak cari M, kena ada, kalau nak guna formula yang ini, kamu kena ada 2 titik. Ataupun nak cari nak guna formula yang sebelah kanan ni, formula yang ini, kamu kena ada pintasan Y per pintasan X. Kalau kita tengok JK kita ni, tak boleh cari direct. Okey, sekarang ni cara ketiga yang boleh awak cari untuk kecerunan JK, tengok pada garis yang selari. Kan dia cerita kat sini, dia kata JK selari dengan JH. Ada tak dia cakap? Dia cakap persamaan garis lurus. JH selari dengan paksi X. Ada tak dia kata? Dia tak kata, tapi dia cakap ini persamaan, ini adalah segi 4 selari. Bila segi 4 selari, kita fahamlah bahawa JK ni JK selari dengan HJ. JK selari dengan HJ. Maknanya MJK sama dengan MHJ. Okey, MHJ tadi kita dapati daripada persamaan yang diberi, M dia adalah negatif 3. Kan Y sama dengan MX tambah C. So, M dia negatif 3. Maka terus kita ambil daripada persamaan itu, MHJ adalah negatif 3. Dan kita boleh guna pakai pada persamaan JK. Okey, kita pakai Y sama dengan, kita gantikan dulu M, negatif 3X tambah C. Okey, sekarang ni kita dah tahu M. So, kerja kita yang seterusnya, kita nak mencari C pula. Bila nak mencari C, X dengan Y kita ada masalah kan? Nak ganti dengan apa? Okey, sekarang ni kamu tengok sekarang persamaan JK kan? Persamaan JK kan? Okey, biru tua ni kan? Okey, bila persamaan JK, konsep dia tempat X dengan tempat Y ini, kamu mesti menggantikan titik-titik yang dilalui oleh garis lurus JK. Maknanya sekarang atas garis lurus JK ni ada siapa? Ada point apa? So kita nampak, yang diberi adalah point K, 38 kan? Maka kita boleh gantikan 38 itu ke dalam X, Y yang diberi dalam persamaan JK ini. Okey. So sekarang ni tempat Y, koordinat Y lah 8. Sama dengan negatif 3 kali koordinat X itu kita ganti dengan 3. Tambah dengan C. So, 8 sama dengan negatif 9 tambah C. Ini ramai orang yang, awak tengok cikgu buat macam mana. C ni kita turun aja. Sebab C ni dah positif kan, C turun. Yang kita bawa negatif 9 ke sebelah kiri. So, sebelah kiri sedia ada di sana ialah 8. Tuan rumah utamakan. Tolak 9 bawa sini jadi tambah 9. Jangan salah negatif positif itu ya. So, C sama dengan 17. Maka persamaan akhirnya jangan lupa, ada pelajar dia dah jumpa C, lepas tu dia tak tulis persamaan akhir. So tiada markah So persamaan akhirnya mesti dia tulis juga Y sama dengan M-nya tadi negatif 3X. Ini kena tulis ya, Y sama dengan negatif 3X. Yang kamu masukkan hanyalah M sahaja. Okey, X dengan Y itu biarkan sebab itu adalah pemboleh ubah. XY ni sebenarnya titik-titik yang dilalui di sepanjang JK itu. So, negatif 3X tambah 17. Sebab C tu kita dapat positif 17. So, maka inilah dia punya jawapan untuk C. Kalau kita tengok markahnya di sini, okay, markahnya untuk yang A ni 1 markah. Untuk yang B pun 1 markah. Terus dapat je. Okay. Untuk yang C ni banyak markahnya. Apabila kamu menggantikan kecerunan dengan betul, kamu dapat 1. Okey. Bila kamu mula-mula kamu mencari kecerunan, betul. Lepas tu kamu menggantikan kecerunan dan kamu menggantikan point dengan betul, kamu dapat 1. 1 sini, 1 sini. Dia pemeriksa dia akan cek setiap titik Y betul tak 8.
Negatif 3 kecerunan. X itu 3. Betul. Dapat 1 markah. Macam tu dia check. Lepas tu akhirnya menulis persamaan itu dengan betul. Y sama dengan negatif 3X itu negatif 3 sebagai M, 17 sebagai C. Maka kamu dapat 1. So semua markah yang kamu akan dapat 5/5 untuk soalan ini. Itulah. Okey.